sayang, iaitu sebarkanlah, ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, hadis ini hadis sahih dan pengajaran dari hadis ini, syurga hanya untuk orang yang beriman, dan satu daripada syarat menjadi orang beriman ialah saling menyayangi sesama mereka. Ya, satu daripada perkara yang mendorong saling menyayangi orang lain ialah sentiasa menyebarkan ucapan salam. Jadi sama-sama kita bawakan sebaran salam ini apabila bertemu sesama kawan sahabat kita sesama Islam, yang mana kita kenal ke, tak kenal ke, sampaikanlah salam tersebut. Ya, betul. Bila kita sampaikan kepada orang yang tak kenal tu, mesti nampak akrab lagi kan. Kita pula janganlah terkejut bila orang bagi salam. Jawab je salam tu. Ya, pahala banyak tu, insyaAllah. Okey, jom kita nak beralih ke siaran kita yang berikutnya untuk bersama rancangan Raudhah Jiwa kejap lagi. Ya, untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya di KIM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sering kita terlepas pandang apa yang kita terlepas pandang, bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji, agar berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu, ya Allah. Walaupun mungkin dia pada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni, Masya Allah, kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata saya dah bagi 10 tahun, punya tahun ni tak ada kena-mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Saya tengok sekarang ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Tapi dalam kita kena duduk diam jaga SOP, Mawib, saya tengok tak berhenti-henti buat pelbagai inisiatif kepada asnaf wilayah persekutuan. Ya, betul sangat. Saya kadang-kadang kesian juga dengan skuad asnaf Mawib ni. Yalah, tak kira waktu bekerja.
Dari mula PKP 1.0 sehingga 3.0, lebih 200 juta diberikan kepada asnaf. Betul. Harap ia membantu asnaf untuk membina semula kehidupan. Saya dengar sesiapa yang terkesan dan memerlukan bantuan, boleh saja buat temu janji dengan Mawib. Ya, memang betul. Tapi sebelum buat temu janji tu, kita boleh semak dulu skim-skim bantuan Mawib yang disediakan di dalam website www.maiwb.gov.my. Dan jika sudah tahu apa yang ingin dipohon, boleh muat turun borang, kemudian buat temu janji untuk menghantar borang tersebut. Oh, mudah je. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang kekal bersama Destinasi IKIM. Kita bersiaran seawal jam 4 petang hingga jam 7 malam nanti. Dan di jam yang kedua waktu ini kita ada rancangan Raudah Jiwa. InsyaAllah Raudah Jiwa bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Ruslan. Dan insyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Untuk petang ini kita nak bincang-bincang lagi tentang topik ataupun tentang isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak muda kan, untuk membangunkan jiwa anak muda. Dan kita fokus petang ini berkaitan dengan akhlak dan juga adab seseorang bagi kita nak elak-elakkan daripada perkara yang tak diingini berlaku. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami menantikan rancangan Raudah Jiwa sebentar saja lagi. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dari orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sina pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Taala memberikan berita gembira tentang golongan VIP di sisi Allah, iaitu as-sabiqun al-awwalun. Mereka ialah orang-orang muhajirin yang telah sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjanjian Hudaibiyah, yang lebih dulu berhijrah sebelum orang lain. Dan dalam ramai-ramai itu pastilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan yang utama berbanding yang lain-lain, kerana dialah yang menemankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan Ansar pula, yang terdiri daripada sahabat yang terlibat dengan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Alangkah beruntungnya mereka. Allah janjikan syurga dan keredaannya kepada mereka. Maha penyayang Allah, Allah tidak hanya memberikan berita gembira kepada mereka sahaja, tetapi turut juga dikurniakan kelebihan itu kepada siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah golongan terdahulu dengan kesungguhan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari kiamat. Maka sebagai umat akhir zaman, kita tidak sewajarnya membenci mana-mana sahabat Nabi, kerana mereka telah pun mendapat jaminan redha dan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita ikut jejak langkah mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kuching 93.7 FM. Salawatul Karim شهرا وحوله ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحوله ألف ألف. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang kekal terus bersama dengan Radio IKIM. Kita sekarang nak teruskan lagi perkongsian kita. Kita nak bersama rancangan Raudah Jiwa. Dan seperti biasa kita juga berada di platform media sosial kita. Ya, betul. Kita ada di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda tonton di situ. Dan ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Ya, betul. Okey, dan bersama dalam rancangan ini kita teruskan lagi untuk bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian. Ketika ini nak menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Syukur. Alhamdulillah. Kita kembali lagi Ustaz untuk bersama di ruangan Radio IKIM petang ni Ustaz. Untuk nak teruskan lagi bincang-bincang kita, fokus kita ni, tema rancangan ini adalah kita nak terus bangunkan jiwa anak-anak muda kita, terutama kepada sahabat-sahabat, guru-guru kita, ibu ayah yang sentiasa juga berada di sisi orang-orang muda untuk sama-sama kita nak membentuk hati jiwa mereka. Ya, insya-Allah. Dan topik bincangan pada petang ini yang Ustaz Adnin
Nin akan bawakan untuk para pendengar adab dan akhlak bersama ibu ayah. Ustaz, kita nak fokuskan perkara ini sebab ia ada kaitan dengan perangai seseorang, apatah lagi apabila dalam konteks keluarga, dimulai dengan keluarganya, itulah juga akan dibesarkan lagi, diteruskan lagi dengan tempat-tempat lain pula. Bagaimana kita nak terus fokus dengan adab perangai seseorang apabila adanya bersama dengan ibu ayah. Di awal ni Ustaz sikit tentang mukadimahnya Ustaz, silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan DJ Syafiq, DJ Mona, yang saya kasihi semua para pendengar setia IKIM FM untuk rancangan Raudhah Jiwa. Semoga pertemuan kita pada petang ni Allah berkati, moga Allah rahmati kita, moga Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Amin. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang saya cintai kerana Allah. Pada hari ini, petang ni, kita nak bincang tentang adab dan akhlak kepada ibu dan ayah. Dan bagi saya benda ni sangat-sangat relevan dan sangat-sangat kena dengan anak-anak muda. Dan juga sangat-sangat kena dengan ibu ayah yang sedang membimbing anak-anak mereka, guru-guru dan sebagainya. Sebagai mukadimah, kenapa petang ni kita pilih tajuk yang sangat penting ni? Kerana sebenarnya berbuat baik pada ibu ayah ni bukan isu yang kecil. Menjadi anak yang beradab dan berakhlak bersama ibu ayah ni bukan isu yang kecil dalam agama kita. Bahkan para ulama kata orang yang derhaka pada mak ayah, tidak beradab, tidak berakhlak pada mak ayah mereka, sebenarnya mereka ada masalah akidah. Saya ulang balik. Seseorang anak yang tidak beradab dan tidak berakhlak, bahkan derhaka pada ibu dan ayah mereka, sebenarnya orang tersebut ada masalah akidah. Kenapa? Cuba kita perhatikan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah perintahkan untuk tidaklah kamu menyembah selain kamu menyembah Allah sahaja, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu ayah. Kalau perasan, dalam ayat ni Allah gandingkan antara perintah untuk menyembah Allah dan perintah untuk berbuat baik pada ibu ayah bersebelahan. Maknanya orang yang suci, murni akidah dia, antara tandanya adalah dia berbuat baik pada mak ayah dia. Tetapi kalau kita tidak berbuat baik pada mak ayah, tidak beradab, tidak berakhlak, bahkan lebih teruk derhaka pada ibu dan ayah mereka, bermakna orang tersebut ada masalah akidah. Sebab itulah bagi saya topik ini bukan topik yang kecil dan topik yang sangat besar untuk kita bincang sama-sama, insya-Allah. Itulah mukadimahnya. Amin. InsyaAllah Ustaz, jelas apabila di awalnya Ustaz berikan pendahuluan betapa pentingnya kita ini bila bersama dengan orang yang lebih tua kan. Kalau cakap tentang mak ayah tu lagilah deep dalam dekat situ, tapi apabila kita bersama dengan orang yang lebih tua, automatically kita sendiri kena jaga cara kita komunikasi kita dengan orang yang lebih tua dari kita. Itu pun dah nampak dah adab di situ. Okey. Dan Ustaz, sekarang ni kita tengok dari sudut banyak kes macam ada berlaku juga buang ibu, letak mak ayah di rumah jagaan orang tua. Ada kes juga yang tengok viral tular di media sosial, tengking mak ayah, derhaka dan sebagainya. Sebenarnya seberapa besar dosa Ustaz bila kita ni berlaku derhaka kepada ibu ayah kita Ustaz? Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, benda ni agak berat untuk nak sampaikan sebab sedihlah bila kita bayangkan mak ayah kita dah besarkan kita daripada kita kecil sampai ke besar. Mereka dah korban macam-macam. Mungkin yang belum berkahwin, belum ada anak, mungkin dia tak rasa sangat. Tapi bila dah ada anak, kita dah korban macam-macam untuk anak kita. Tiba-tiba bila dia besar, dia kurang hajar dengan kita akan rasa sakit. Macam saya sekarang, alhamdulillah Allah dah kurniakan 2 cahaya mata. Dan saya nampaklah isteri saya berkorban nak menjaga anak tu, penat. Pagi, petang, siang, malam, penat. Dan saya tak boleh gambarkan kalau anak saya besar jadi derhaka. Saya susah nak terima benda tu.
Sebab macam tak logik. Orang yang dah besarkan kita, tiba-tiba kita mengkhianati mereka kan. Itulah perasaan ibu dan ayah kita sekiranya kita berbuat jahat kepada mereka, derhaka pada mereka. Dan malangnya, budaya ini makin lama makin berleluasa lah. Dan antara tanda-tanda kecil kiamat adalah apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Maknanya ibu tu melahirkan orang yang ibu dia terpaksa dengar cakap anak dia. Anak dia jadi macam tuan pula. Dan itu berlaku sekarang. Berbalik pada soalan daripada DJ Syafiq dan DJ Mona. Sebenarnya dalam agama kita, seberapa besar dosa derhaka ni? So sebenarnya, Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Hendakkah kamu aku khabarkan tentang sebesar-besar dosa besar? Maknanya dosa-dosa besar yang paling besar. Sahabat berjawab, qalu bala ya Rasulullah. Mestilah kami nak tahu ya Rasulullah, apakah dosa besar antara yang paling besar tu? Maka Nabi SAW menjawab, dosa yang paling besar antara semua dosa besar ada dua. Pertama, asyirku billah, al-isyrak billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, buat derhaka pada ibu ayah. Maknanya, mensyirikkan Allah dan berderhaka pada mak ayah adalah dua dosa paling besar di antara semua dosa-dosa besar. Lagi besar daripada membunuh, lagi besar daripada minum arak, lagi besar daripada berzina. Dua ni, mensyirikkan Allah dan juga derhaka pada mak ayah. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi SAW bersabda, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, derhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta ataupun sumpah yang palsu. Maknanya selevel lah. Derhaka pada mak ayah ni selain syirik, dia selevel dengan dosa membunuh. A'udzubillah min zalik. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, anak-anak sekalian, anak-anak muda sekalian, tuan-tuan perempuan, jangan biarkan diri kita menjadi anak yang derhaka kepada mak ayah kita. Dan didiklah anak-anak kita ke anak murid kita untuk menghormati orang yang lebih tua, terutama ibu dan ayah. Benda tu kena didik daripada kecil. Supaya bila mereka membesar, mereka tak naik kepala. Mereka tak, orang kata apa, tak menjadi tuan kepada ibu dan ayah mereka sendiri. Benda ni perlu dididik. Dan benda ni perjuangan bersamalah, insya-Allah. Itulah seberapa besarnya dosa derhaka pada ibu ayah. Wallahualam. Allahu Rabbi. Ustaz, bila maklumkan berkaitan dengan dosa kita itu sangat-sangat terasa, ya Allah, berat kan? Dan apa yang kita didik, kita fokus kepada anak muda pada hari ini adalah kita corakkan mereka dengan perkara yang baik. Kita ni ibarat meletakkan sesuatu lukisan dalam kehidupan seseorang itu. Tambah-tambah bila anak-anak kita dah mula kita terapkan perkara yang baik, didikan bermula seawal di rumah lagi. Sebenarnya pelajaran tu di rumah lagi dah pun bermula. Allah Rabbi. Dan Ustaz, dan waktu ini insya-Allah kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bila kita cerita tentang hati, yang mana kita nak beramal dengan hati, Nabi dah sebutkan, kalau ilmu itu ada cabang-cabang pecah-pecah, tak boleh seorang dia boleh hukum semua orang. Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain sebab dia bukan ahli di bidang itu. Dan apabila kita pula beramal, kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal. Nabi sebutkan tentang amal, Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah. Maka dalam konteks amal hati, kita mendapati dah ada dua kelompok yang Nabi gambarkan. Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah seperti melihat Allah, dan orang yang dia melakukan ibadah seperti dia dilihat oleh Allah. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik.
anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada di rancangan Raudhah Jiwa. Kalau anda yang sedang tonton sekarang di Facebook, di YouTube IKIM, kita sama-sama bertonton, sama-sama lihat. Di situ kita ada tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adini Roslan. Ya, betul itu. Dan untuk waktu ini masih Ustaz membincangkan tentang adab dan akhlak bersama ibu bapa. Dan Ustaz, selepas kita dengar dosa besar sebenarnya apa yang kita lakukan kalau ada uquq lil walidain ni kan. Dan kita nak tahu Ustaz, mungkin boleh Ustaz kongsikan bentuk-bentuk derhaka itu, sebab saya takut kita ni tanpa sedar jadi derhaka kepada ibu bapa. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bila kita sebut tentang derhaka pada ibu dan Ya Ustaz. Okey Ustaz, silakan. Teruskan Ustaz, mungkin ada berlaku sedikit komunikasi. Ya, silakan Ustaz. Dengar Ya, okay. silakan Ustaz, silakan. Bila kita sebut tentang derhaka pada ibu dan ayah ni, sangat pentinglah untuk kita faham apakah bentuk-bentuk derhaka. Sebab apa? Sebab kadang-kadang takut kita derhaka tanpa sedar. Okey. So, saya nak kongsikan secara ringkas 9 bentuk derhaka pada ibu dan ayah. Dan kalau kita ada terbuat benda ni, cepat-cepat minta maaf pada mereka. Okey. Yang pertama adalah kita keluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kasar pada ibu dan ayah kita. Bayangkan Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan pada mak ayah kamu. Kalau pun Allah kata jangan, apatah lagi kalau sampai kita memaki hamun mereka. Bila diorang minta tolong, kita tinggikan suara. Alah, buatlah sendiri. Asyik nak terus saya. Contoh, kita keluarkan kata-kata yang kasar pada mak ayah kita. Dan benda tu adalah salah satu bentuk derhaka pada mak ayah. Kalau ada terbuat selama ini, cepat-cepat minta maaf. Yang kedua adalah kita mengucapkan ataupun kita buat satu perkara yang mengguris hati mak ayah kita dengan sengaja. Okey? Jangan disebabkan perbuatan ataupun kata-kata kita membuatkan mak bapak kita terguris. Lagi-lagi kalau benda tu salah. Lainlah kalau kita tak ada niat, tapi mereka terguris tanpa kita sedar, itu tak apa. Ini kita sengaja membuat perkara-perkara yang kita tahu kalau kita buat benda tu, mereka akan terguris. Itu pun salah satu benda yang perlu kita segera minta maaf pada mak ayah kita. Yang ketiga adalah bermasam muka dengan orang tua. Bermasam muka dengan orang tua. Sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita ni dengan member, dengan kawan-kawan, seronok, happy, bergelak tawa, senyum.
Dengan isteri, dengan suami, oh senyum, cantik je kan. Tapi bila jumpa mak ayah, bukan takat senyum. Kadang-kadang ada yang bermasam muka. Yang mana kalau mak ayah kita tengok muka kita pun, mak ayah kita tahu yang kita ni tengah tak puas hati dengan mak ayah kita. So jangan macam ni sahabatku. Dengan mak ayah kita, tunjukkanlah wajah yang paling manis. Jumpa mereka ni jangan kedekut untuk senyum. Sebab kadang-kadang dengan senyuman seorang anak, boleh membahagiakan ibu dan ayah kita. Okey? Yang keempat, antara bentuk-bentuk derhaka yang kalau kita terbuat, kena cepat-cepat minta maaf pada mak ayah kita adalah kita mencela mak ayah kita sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau kita hina, kita maki mak ayah kita, itu kita dikira derhaka. Tapi ada satu lagi ciri-ciri derhaka yang ramai orang tak perasan adalah bila kita mencela ataupun mengutuk mak ayah orang lain. Ingat, antara bentuk derhaka, poin yang Okey, Ustaz. Ustaz semestinya mendengar kita, Ustaz? Okey, dengar. Ya, silakan Ustaz. Dengar tak? Ya, silakan. Okey, yang keempat, kadang-kadang kita tahu mencela mak ayah kita ni salah satu bentuk derhaka. Tapi tak ramai orang perasan. Bila kita mencela mak ayah orang lain, itu pun salah satu bentuk derhaka juga. Sebab apa? Sebab bila kita mengutuk mak ayah orang, contohnya sekarang trend apa? Orang kata, mak kau hijau lah, apa benda kan. Benda tu semua berdosa. Sebab bila kita kutuk mak ayah orang lain, sebenarnya kita sedang mengutuk dan merendahkan mak ayah kita balik. Sebab apa? Sebab bila kita kutuk mak ayah orang, orang tu akan kutuk mak ayah kita balik. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW ada bersabda, termasuk dosa besar adalah orang yang mencela orang tuanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada ke orang yang mencela orang tuanya? Rasulullah menjawab, ya. Seseorang yang mencela bapa orang lain, lalu orang itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Maknanya, bila kita hina, mencela, mengutuk mak bapak orang, sebenarnya kita sedang mencela mak bapak kita sendiri. Sebab itulah elakkanlah main nama bapak. Kalau nak gaduh pun dengan member-member, janganlah sampai kutuk mak bapak orang. Okey? Yang kelima, antara bentuk derhaka adalah bila kita memandang sinis dan menghina, memandang rendah mak ayah kita. Saya ada dapat satu soalan dekat Instagram. Saya ingat lagi. Ada seorang budak, dia kata abang dia ni belajar agama. Tapi semenjak abang dia belajar agama, bila balik rumah, abang dia ni selalu menghina dan merendahkan mak bapak dia. Sebab mak bapak dia ni bukanlah orang yang alim ke soleh kan. Kadang-kadang ada tersolat lambat ke apa. So abang dia ni, dia punya semangat agama ni terlalu ekstrim. Sampai nampak mak ayah lambat solat sikit, dia maki hamun mak bapak dia. Dia kata, apa punya mak bapak solat lambat? Apa punya mak bapak pakai tudung tak labuh? Kita kan orang Islam. Dia hina, dia rendahkan mak ayah dia. Jangan macam itu. Nak dakwahlah dengan adab. Lagi-lagi dia tu mak ayah kita. So, jangan sampai semangat keagamaan kita membuatkan kita memandang rendah pada orang lain, terutama mak bapak kita. Jangan pernah kita memandang sinis pada mak ayah kita. Yang keenam, antara bentuk derhaka adalah kita layan orang tua kita, kita layan mak ayah kita macam hamba. Sikit-sikit, mak, tolong ni, ayah, tolong ni, mak, nak duit, ayah, nak duit. Asal call mak je minta duit, asal call ayah je minta duit. Macam seolah-olah keperluan hidup kita tu sepenuhnya diorang yang kena bagi. Kita tak ada usaha apa-apa pun. Janganlah, lagi-lagi bila mak ayah kita dah tua, kita pula dah besar. Janganlah terlalu bergantung kepada mereka, semua benda nak suruh mereka yang selesaikan. Kesianlah juga kan, kadang-kadang call mak, call ayah jarang, call minta duit. Benda ni selalu berlaku lah. Patutnya kita yang dah besar ni cubalah. At least kita yang call mak ayah kita, Umi, Abah, nak duit tak? Kita yang offer dia orang duit sebaiknya. Okey? Yang ketujuh, bila kita lebihkan isteri daripada mak ayah kita. Ini pun satu hal juga. Dah kahwin, terus lupa mak ayah. Susah betul nak balik kampung. Asyik dengan isteri je. Dengan isteri belanja macam-macam. Mak ayah minta tolong sikit, punyalah berkira. Percayalah, orang yang berkira dengan mak ayah ni, satu hari nanti sebelum dia mati,
Kalau dia tak bertaubat, takut-takut hidup dia akan melarat. Okey, jangan pernah kita berkira-kira pada mak dan ayah kita. Dan yang terakhir, yang ke-8, antara bentuk derhaka adalah kita tinggalkan mak ayah kita ketika dia perlukan bantuan. Time kita kecil, mak ayah kita berkorban untuk kita. Tapi bila kita dah besar, kita tinggalkan mereka, biarkan mereka dalam kesusahan. Bila mereka sakit, kita tak ambil tahu dan tak usaha langsung untuk bantu. Ini anak yang tidak mengenang budi. Membiarkan mak ayah ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat memerlukan bantuan. Sangat-sangat tidak wajar. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ada terbuat salah satu daripada apa yang saya kongsikan tadi, cepat-cepat minta maaf pada mak ayah kita. Walaupun kadang-kadang mak ayah kita ni dah maafkan pun kita. Tapi kita kena cepat-cepat minta maaf supaya kita sedar akan kesalahan kita. Wallahualam. Allah Rabbi, Masya Allah kan. Kalau kita dah tahu perkara tu tak boleh, walaupun kita rasa bukan kata besar-besar yang kita punya keadaan tu, tapi yang kecil-kecilnya berkaitan dengan kita cakap tak, kan kita meninggi suara itu pun dah dikira sebagai satu kesalahan dan juga kederhakaan. Baik, ada juga soalan yang kita dapat kan Mona, dan juga Ustaz Adnin di WhatsApp konti. Ada yang bertanya, Ustaz, macam mana kalau kita nak berhadapan dengan anak-anak yang mungkin bersikap kasar. Dia memang kasar, jenis kasar, Ustaz. Jadi macam mana kita nak bentuk peribadinya dan nak bentuk hatinya? Nanti Ustaz berikan sedikit panduan di situ, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, Ustaz dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja, ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda, ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Kita nampak tembok di kiri dan kanan jalan itu, ada yang tembok tinggi dia 1 kaki, ada yang tembok tinggi dia 2 kaki, bergantung kepada cat dekat tepi ni. Jadi kalau tembok kat tepi tu tenggelam, air tu paras mana tenggelam dia? Adakah lain putus-putus yang berwarna putih tu kita nampak lagi di dalam banjir tersebut? Andai kata kita nampak lagi, bererti dia bukanlah 2 kaki, jadi 1 kaki. Jadi kalau 1 kaki adalah 12 inci. Kalau rim kita 13 inci campur dengan tayar, memang kita boleh lalu. Lalulah dengan perlahan, dengan kawal kontrol L untuk auto, 1 untuk manual, dan kita tekanlah RPM pada 1.8 atau 2 RPM. Jangan perlahan. Jika perlahan, air akan masuk ke pipe, mati. Tolong lah, lepas tu ada orang tukar tolak. Jadi jangan biarkan mati tengah jalan. Apabila lepas
jangan terus laju. Tap brake, tap, tekan brake supaya ada cengkaman. Dia akan tukar daripada sejuk kepada panas. Lama-lama itu dia akan jadi cengkaman. Jadi barulah selamat. Itu dia jalan banjir. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama rancangan Raudah Jiwa. Ya, betul. Kita juga sedang bersiaran langsung sekarang di Facebook dan juga di YouTube. Jom sama-sama sertai kita, komen, like, share untuk kita bawakan rancangan ini menerusi rancangan Raudah Jiwa. Dan sebelum kita berehat tadi ada soalan-soalan yang kita dapat, Ustaz. Okey. Ada sahabat kita terus hantarkan soalan di talian WhatsApp konti kita 0112904004 dan juga di Facebook, di YouTube anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Okey, sebelum berehat tadi ada soalan juga kita dapat, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau kita berdepan dengan anak muda yang mungkin cara dia agak kasar, Ustaz? Bagaimana nak membentuk dan juga nak berikan didikan dalam menghadapi situasi itu, Ustaz? Silakan. Okey, memang ada karakter yang Allah jadikan seseorang ni. Dia ni agak kasar sikit, dia ni agak panas baran sikit. Tapi kita boleh lainkan sifat tersebut untuk menjadikan dia seorang yang tegas bertempat. Ada sahabat Nabi, Umar Al-Khattab, seorang yang sangat tegas. Osman bin Affan, seorang yang lembut. So, karakter manusia ni berbeza-beza. Cuma sebagai seorang ibu dan ayah, bila kita nampak anak kita ni memang dia punya kasar tu sehingga tak boleh buat bincang. Sikit-sikit marah, sikit-sikit panas baran, sikit-sikit maki hamun orang. So, antara cara untuk kita cegah perkara tersebut adalah kita pantau apa benda yang anak-anak kita tengok. Kadang-kadang movie-movie yang wujud sekarang ni pun movie-movie yang mendorong kepada anak-anak kita menjadi macam tu. Sekarang ni banyak movie-movie yang gangster lah, movie orang gaduh-gaduh, movie yang sikit-sikit keluarkan ucapan-ucapan yang tak elok kan. Bila kita banyak melihat benda-benda macam itu, akhirnya benda tu akan mempengaruhi diri kita, bahkan mempengaruhi anak tersebut. Sebab tu daripada awal dalam kita nak membina, mentarbiah anak-anak kita, kawal benda yang apa yang anak-anak kita tengok. Jangan biarkan anak-anak kita tengok satu budaya-budaya barat yang mana kita pun tahu budaya barat ni anak-anak mereka kurang ajar sikit. So kita jangan biarkan anak-anak kita merasa normal tentang perkara tersebut. Yang kedua adalah macam mana cara kita berinteraksi dengan mereka juga. Kadang-kadang nak terlalu lembut pun tak baik juga. Semua benda kita bagi. Nanti jadi macam apa anakku Sazali kan. Semua benda kita bagi. Anak tu lalas, anak tu take for granted. Kadang-kadang sebagai seorang ibu dan ayah kita kena betul-betul hikmah dalam mendidik. Hikmah tu bukanlah semata-mata lembut. Hikmah ni time perlu marah, kita marah. Time perlu tegas, tegas. Time perlu sabar, sabar. Time perlu diam, diam. Time perlu berlembut, berlembut. Time perlu jalan-jalan, jalan-jalan. Time perlu explain, explain. Maknanya kita perlu betul-betul bijaksana macam mana nak membimbing, mentarbiah anak kita berdasarkan situasi-situasi yang berbeza. Benda ni perlu kebijaksanaan yang sangat tinggi lah. Sebab itulah saya nasihat pada ibu dan ayah, rajin-rajin membaca buku-buku parenting, baca tentang macam mana Nabi SAW mendidik anak-anaknya, dan juga dengar-dengar juga cara nak mendidik anak. Banyak ustaz-ustaz di IKIM pun ada rancangan khusus tentang parenting kan, sangat bagus. Yang ketiga, doa lah tuan-tuan perempuan. Benda ni nampak macam klise, tapi itulah senjata utama kita. Doa supaya Allah lembutkan hati anak kita. Doa supaya Allah buka hati anak kita, bagi hidayah dan petunjuk pada anak-anak kita. Supaya boleh jadi hari ni kita tak nampak kesan dia. Tapi doa ni bila berterusan dia macam naik basikal. Sekali kayuh belum sampai destinasi. Tapi kalau kayuh berterusan, akhirnya kita akan sampai tempat yang kita nak pergi. Macam itulah doa. Bila kita doa sekali, mungkin kita tak nampak kesan doa tu. Tapi bila kita berterusan doa, sampai satu tahap, hari nanti pasti dan pasti kita akan nampak hasil daripada doa-doa kita. Wallahu alam.
Allah Rabbi. Itu dia doa yang sangat-sangat memberikan kebaikan kepada kita supaya setiap orang tu Allah ubah hatinya, Allah berikan kebaikan kepadanya untuk terus berkhidmat dengan baik kepada ibu ayahnya. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini ada soalan di FB Live IKIM FM. Ustaz bertanya, bagaimana seorang anak perempuan membantu ibu dan ayahnya di saat ibu ayahnya dalam kesusahan dan sedangkan dia terhalang berbuat demikian oleh suaminya. Ya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Ustaz? Okey, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian. Kepada para suami, janganlah menghalang isteri yang ingin membantu ibu dan ayahnya yang berada dalam sangat-sangat kesusahan. Bayangkan, ibu dan ayah tengah kronik contohnya, sakit yang kronik. Susah. Tiba-tiba si suami menghalang isteri untuk tolong. Di manakah peri kemanusiaan seorang suami? Seorang suami berdosa kalau menghalang isteri dia daripada membantu orang yang sedang berada dalam keadaan darurat, mudarat. Tetapi nasihat saya kepada isteri-isteri yang terhalang oleh suami-suami yang mungkin mereka tak faham, maka bincang dengan baik. Bagi saya, kebanyakan perkara boleh selesai sekiranya kita berbincang dengan baik. Kita bagi tahu suami kita bagaimana keadaan ibu ayah kita ketika itu. Yang kalau kita tak tolong, boleh jadi akan menjadi lebih mudarat. Dan bagi tahu situasi family kita, tak ada orang yang boleh bantu melainkan saya. Dan saya perlukan belas ihsan abang untuk tolong sama-sama. Okey, percayalah, tak rugi kita berkhidmat pada mak ayah kita, ataupun tak rugi kita membantu mak ayah ipar kita. Benda tu takkan sia-sia. Sebab suatu hari nanti bila kita dah ada anak, dah ada menantu, baru kita tahu betapa indahnya sekiranya menantu kita tu berbuat baik pada kita. Okay, kadang-kadang kita ni pentingkan diri sangat, selfish sangat. Kita nak orang berkhidmat untuk kita, tapi kita tak berkhidmat untuk orang. Sebab itulah sebagai seorang suami, izinkanlah isteri untuk berbakti juga pada mak ayahnya. Janganlah terlalu kontrol sehingga isteri rasa bersalah tak dapat tolong mak ayah, sebab benda tu pun boleh mengganggu emosi seorang isteri. Okey, wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Soalan berikutnya ada yang kita dapat di sini. Ada yang bertanya, Ustaz, saya sering bertengkar dengan ayah kerana ayah tidak mendirikan solat dan ayah dah sangat tua dan saya guna cara yang terbaik untuk sentiasa pujuk sehingga menangis berlutut pun ada. Kan minta ayah solat katanya. Dan sehingga ayah mendaifkan juga hadis-hadis yang berkaitan tentang solat, Jumaat dan sebagainya. Dan apa perlu saya buat dan adakah saya derhaka kerana suruh dia solat? Saya risaukan akhirat dia, Ustaz. Okey, sebagai seorang anak, tidak salah seorang anak untuk menegur ibu dan ayahnya. Walaupun kalau kita tegur ibu dan ayah kita terguris, tidak dikira derhaka. Kerana menegur ibu dan ayah juga satu tanggungjawab seorang anak. Seperti mana tanggungjawab ibu dan ayah menegur anak, seperti itu juga seorang anak perlu menegur ibu dan ayahnya sekiranya ibu dan ayah tersebut tersasar daripada agama. Dan memang biasanya bila kita berdakwah, especially anak nak dakwah mak bapak ni, dia bukan satu benda yang mudah. Ingatlah Allah berfirman dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu mengajak keluargamu untuk solat dan bersabar dengannya. Maksudnya Allah nak cerita, bila kita ajak orang untuk solat, kita kena bersabar. Sebab boleh jadi orang tu tak nak solat. Boleh jadi orang tu marah kita balik. Boleh jadi orang tu ego sampai mendhaifkan, sedangkan hadis-hadis, dalil-dalil tentang kewajipan solat Jumaat ke solat fardu, itu semua memang dah menjadi kesepakatan para ulama. So sebagai seorang anak, dakwah, tapi pastikan dakwah tersebut dengan penuh adab. Jangan sampai bertengkar. Dakwah. Kalau mereka marah, sabar. Kalau mereka tengking kita, buang kita daripada keluarga hanya kerana kita dakwah, sedangkan kita dah dakwah dengan paling lembut, sabar. Lama kelamaan, kesabaran dan akhlak seorang anak itulah insya-Allah akan menyentuh hati ibu dan ayah kita. Kadang-kadang kita rasa orang tu berubah sebab kata-kata ataupun dakwah kita hebat sangat. Tapi sometimes kita lupa, kebanyakan orang berubah bukanlah sebab kata-kata kita, tapi akhlak dan kesabaran kita.
akhlak dan kesabaran kita itulah yang akan membuatkan orang tersentuh dan nampak apakah Islam yang kita nak bawa. Tapi kalau kita tegur dengan keadaan marah-marah, menghina, sampai mereka rasa kita ni jahat, anak yang tak guna, sampai bertengkar, bergaduh, naik suara, bagi saya itu bukan dakwah. Okey? Pastikan kita hikmah lah dalam berdakwah, especially pada orang yang lebih tua. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan soalan seterusnya, Alhamdulillah Ustaz, dari tadi nasihat anak supaya jangan derhaka, tapi banyak juga kes mak ayah yang tak tunaikan hak anak-anak. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat kepada mak dan ayah di luar sana, bagaimana Ustaz? Okey, ini orang kata apa, selalu kita nasihat anak-anak kan. Ini kita nasihat kepada semua yang menjadi ibu dan ayah. Saya nak bagi beberapa nasihat lah. Yang pertama, didiklah anak dengan penuh kasih dan sayang. Jangan terlalu berkasar dengan anak-anak. Takut-takut bila mereka besar, mereka pula berkasar dengan kita. Sebenarnya anak pun ada perasaan untuk ingin disayangi. Okey. Yang kedua, luangkanlah masa dengan anak-anak. Jangan kerana kesibukan bekerja membuatkan kita lupa untuk bagi masa bermain dengan anak-anak, mendengar cerita dan luahan anak-anak kita, bergelak tawa dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita takut nak bercerita dan nak meluah pada kita. Jangan sampai macam tu. Yang ketiga, jadilah pendengar dan pembantu yang baik pada anak-anak kita. Sebab saya jumpa ramai anak muda sekarang yang depression, tertekan dengan masalah hidup. Bila saya tanya kenapa tak cerita pada mak ayah, jawapan kebanyakan mereka adalah mereka takut dengan mak ayah mereka. Takut kena marah, takut mak ayah tak memahami, takut kena pukul, takut dipandang serong dan sebagainya. Jadilah mak ayah yang sepatutnya mak ayah lah yang menjadi orang pertama untuk anak-anak dia kembali berkongsi masalah. Tapi sekarang ni budaya anak berkongsi masalah dengan mak ayah ni macam makin lama makin hilang sebab rasa macam ada gap. Yang keempat, didik anak dengan agama. Ini paling penting. Ajar mereka solat, ajar mereka Al-Quran, puasa, tutup aurat, berakhlak. Nasihat mereka supaya tak buat maksiat. Tegur mereka andai nampak kesalahan mereka. Bimbing mereka ketika mereka jatuh. Jangan jadi mak ayah yang menggalakkan anak-anak bermaksiat. Sebab banyak saya jumpa bila mak ayah jenis tak kisah, mak ayah izinkan anak couple, tak kisah anak dia pakai seksi, tak kisah anak dia menjadi maknyah ke pengkit ke, tak kisah anak dia tak solat. Benda inilah yang akan menjadi punca kepada pelbagai lagi kerosakan-kerosakan sosial. Seterusnya, janganlah bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nak bandingkan anak pertama dengan anak kedua pun jangan. Jangan banding-bandingkan. Sebab benda ni akan mengganggu emosi seorang anak. Dia akan hilang keyakinan diri. Sebab apa? Sebab rezeki untuk setiap orang tu berbeza-beza. Sebab tu kita tak boleh banding-bandingkan. Okey? Dan yang keberapa tadi? Keenam kot. Jangan paksa anak kita untuk ikut pilihan kita dalam keadaan mereka ada pilihan lain dan pilihan tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, anak kita nak kerja jadi doktor. Kita paksa mereka jadi engineering, kerja engineer. Tak boleh. Selagi mana kerja yang anak kita pilih tu tidak bertentangan dengan syarak, jangan halang mereka. Kadang-kadang mereka pun ada kehendak juga. Janganlah kita paksa anak-anak kita ikut kehendak kita je. Lainlah kalau pilihan mereka tu bertentangan dengan syarak, itu kita kena larang. Tapi selagi mana pilihan anak kita tu tidak bertentangan dengan syarak, contohnya dia nak belajar kos A ataupun dia nak kahwin dengan orang ni, dia tak nak kahwin dengan pilihan kita. Setiap anak ada pilihan, selagi mana mereka tidak bertentangan dengan syarak, maka izinkan mereka buat pilihan mereka itu dan bimbinglah mereka. Dan yang terakhir, jangan pilih kasih pada anak-anak. Jangan pilih kasih. Berlaku adil lah pada anak-anak. Dan saya doakan semoga kita semua menjadi ibu ayah yang baik. Dan mudah-mudahan berkat kita menjadi ibu dan ayah yang baik, amin, kita dapat melahirkan zuriat-zuriat yang soleh dan solehah dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Moga dapat mengubah cara kita, kaedah kita dalam menguruskan kehidupan seharian. Apabila dapat didikan sebaiknya, sepatutnya dapat terus juga membimbing sebagai satu generasi yang mempunyai modal insan yang terbaik. Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan ni Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Kalau nak sambung lagi ni sebab ramai yang tengah tonton yang
tengah komen like juga, insyaAllah. Kalau ada soalan-soalan ni, kita cuba bawa pergi ke sesi yang akan datang. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah anak kulla khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda dan terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan.